Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumin la raiba fihi, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan mentaati segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, melaksanakan apa jua yang telah dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kamu lakukan itu, mudah-mudahan kamu tidak akan mati melainkan tetap di dalam Islam. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada hari ini bertajuk Pengganas AIS, pengganas bertopengkan Islam. Mari sama-sama kita merujuk sebuah hadis daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud di akhir zaman akan muncul sekumpulan pemuda yang berfikiran singkat. Mereka berbicara dengan pembicaraan yang seolah-olah mereka sahaja yang terbaik. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak memberi kesan di dalam hati mereka. Mereka keluar dari agama secepat anak panah meluncur dari busuknya. Apabila kamu sekalian, yakni pihak berkuasa, bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka, kerana memerangi mereka mendapat ganjaran pahala di sisi Allah pada hari akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sidang Jumat saudaraku yang dirahmati Allah, dewasa ini dunia menyaksikan banyak kematian berlaku akibat peperangan di sana dan di sini. Peperangan yang berlaku pada abad yang ke-20 telah menyaksikan jutaan manusia dibunuh. Hari ini pada abad yang ke-21 peperangan terus berlaku di beberapa buah negara seperti Syria, Iraq, Afghanistan, Palestin dan lain-lain. Ia turut mengorbankan banyak nyawa. Apa yang lebih membimbangkan pada kali ini, peperangan yang berlaku di Iraq dan Syria seolah-olah menggambarkan apa yang disebut di dalam hadis yang dibaca sebentar tadi. Pembunuhan yang berleluasa sehingga pembunuhan tidak tahu mengapa dia perlu membunuh, dan mangsa dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Manusia membunuh semaunya dan mencetuskan suasana fitnah sehingga ada di antara kumpulan bertentangan tidak mengenali siapa musuh dan siapa kawan. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam peristiwa pembunuhan ratusan orang awam di Paris baru-baru ini, kumpulan IS atau Islamic State mengaku bertanggungjawab melakukan keganasan tersebut. Sebahagian daripada kita menyokong sesuatu kumpulan atas dasar semangat semata-mata tanpa mengenali siapakah sebenarnya mereka. Siapakah mereka ini?
sejarah penemuan IS telah dikesan dari kumpulan yang diketuai oleh Abu Musa Al-Zarqawi yang menubuhkan Jemaah Tauhid wal Jihad sekitar tahun 1999. Kumpulan yang asalnya ditubuhkan untuk menentang penaklukan Iraq oleh Amerika Syarikat telah bertindak secara menampal, bukan sahaja terhadap umat Islam, bukan sahaja terhadap musuh Islam, tetapi juga terhadap orang-orang Islam yang tidak bersalah dan berdosa, dibunuh kerana dianggap bersekongkol dengan musuh Islam. Akhirnya, sesiapa sahaja yang tidak sehaluan dengan mereka dituduh sebagai kafir, tali baru musuh, dan wajib dijatuhkan hukuman bunuh kerana sudah murtad atau kafir. Pada tahun 2004, kumpulan ini telah mengisytiharkan bersekutu, yakni berbaiat dengan kumpulan Al-Qaeda, dan mula dikenali sebagai Tanzim Al-Qaeda di Iraq. Setelah mana Abu Mus'ab Al-Zarqawi terbunuh pada tahun 2006, pemimpin kumpulan ini digantikan oleh Abu Ayyub Al-Masri dan mengisytiharkan penubuhan daulah fil Iraq atau Islamic State in Iraq pada tahun 2010. Abu Ayyub Al-Masri terbunuh dan digantikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi yang diberitakan telah berkorban pada 11 Oktober 2015. Apabila krisis Syria bermula pada tahun 2011, mereka mula mengembangkan sayap ke Syria dan mula menggunakan nama Islamic State in Iraq dan Syam atau ringkasnya ISIS, dan kini dikenali dengan IS. Namun pada Februari 2014, Al-Qaeda yang dilihat sebagai kumpulan ekstremis itu sendiri menolak dan memutuskan hubungan dengan IS kerana tindakan IS yang zalim dan melampau. Antara kekejaman yang dilakukan oleh kumpulan IS adalah: pertama, membunuh secara memancung kepada wartawan James Foley yang dituduh sebagai ejen Amerika. Kedua, membunuh dengan memancung kepada dua aktivis kemanusiaan Jepun sebagai amaran kepada kerajaan Jepun supaya tidak campur tangan dalam krisis Iraq dan Syria. Ketiga, membunuh secara membakar hidup-hidup juruterbang Jordan Mu'ad Yusuf, seorang Muslim Sunni, kerana mengambil bahagian dalam serangan terhadap IS. Keempat, membunuh tahanan dengan cara melemaskan mereka secara hidup-hidup. Kelima, membunuh tahanan perang dengan mengunci di dalam kereta dan menembak dengan roket hingga mati terbakar hidup-hidup. Keenam, mengikat bom peledak di leher tawanan dan diletupkan hingga terputus kepala. Ketujuh, merogol wanita-wanita yang ditawan kerana dianggap sebagai hamba tawanan perang. Kedelapan, antara jenayah kejam yang dilakukan oleh mereka adalah memusnahkan rumah-rumah ibadah, perkuburan, membunuh orang-orang awam tanpa mengira orang dewasa, wanita dan kanak-kanak. Inilah sebahagian kecil daripada contoh-contoh pembunuhan secara kejam oleh IS tanpa mengikut syariat dan akhlak Islam. Pembunuhan IS ini bukanlah diambil daripada media barat yang mungkin berkepentingan, tetapi diambil daripada sumber-sumber penerbitan IS sendiri yang secara terbuka mengakui perbuatan mereka, bahkan menghebahkannya dengan bangga. Kejahilan terhadap fitrah al-jihad akan mendorong sebilangan umat Islam. Perjuangan kumpulan ini yang berpaksikan keganasan dan kesaliman. Kumpulan ini berjaya mempengaruhi golongan Muslim profesional dan terpelajar, ahli perniagaan, ahli akademi, pegawai kerajaan, dan wanita-wanita Islam untuk sama-sama menyertai gerakan mereka. Kumpulan IS melakukan pembunuhan
penyembelihan, pengeboman setiap hari secara salah dan kejam, bukan sahaja kepada mereka yang bukan Islam, maka juga ke atas orang-orang yang bukan Islam, yang tidak bersalah dan berdosa. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, menyadari betapa bahayanya pahaman dan ideologi IS terhadap akidah dan keselamatan negara. Umat Islam hendaklah menjauhi ajaran dan ideologi IS kerana menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam sebenar. Menurut pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, antara penyelewengan yang dapat dikesan: pertama, menegakkan daulah Islamnya menggunakan kaedah jihad kita, yakni perang, dan keganasan secara membunuh musuh dan orang awam yang tidak berdosa secara zahir. Maka mereka menegaskan sesiapa yang tidak menyertai jihad dengan mereka dianggap sebagai melakukan dosa besar. Kedua, kumpulan IS mengkafirkan umat Islam yang mengamalkan sistem demokrasi dan terlibat dalam pilihan raya dan kepartian. Ketiga, kewujudan negara-negara umat Islam selain IS adalah negara kafir yang wajib diperangi. Yang keempat, mereka mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan kumpulan mereka dan menghalalkan darah mereka, termasuk pemerintah Islam yang tidak menegakkan hukum syariah dalam sesebuah negara. Kelima, mereka mengisytiharkan sebuah daulah secara haram yang tidak mendapat pengiktirafan mana-mana pihak, termasuk Persatuan Ulama Sedunia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, semangat yang berapi-api tanpa ilmu pengetahuan seperti yang dipegang oleh golongan IS akan mendorong pendekatan keras dan ekstremis seperti yang timbul dari kelompok Khawarij dalam sejarah Islam, di mana mereka dengan mudah mengkafirkan sesiapa sahaja yang tidak menyokong gerakan mereka tanpa mengira latar belakang dan alasan orang yang menolak mereka. Mereka menggunakan hujah dari nas Al-Quran secara sama tanpa merujuk kepada huraian dan hadis dan tafsiran para ulama. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memahami dan menghayati perkara-perkara berikut. Pertama, Islam melarang sekeras-kerasnya sebarang bentuk kekejaman dan pembunuhan tanpa hak yang dilakukan oleh mana-mana pihak terhadap orang Islam ataupun bukan Islam. Kedua, umat Islam dilarang menyertai apa juga bentuk tindakan ekstrem oleh mana-mana kumpulan termasuk IS. Ketiga, umat Islam hendaklah memantapkan iman dan memperkasakan Islam dengan ilmu pengetahuan serta memelihara hubungan harmoni sesama Islam dan bukan Islam. Ibu bapa, para pendidik dan para pemimpin hendaklah bersama-sama memainkan peranan dan mengawasi mencegah pengembangan ajaran dan fahaman IS. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana wa 'adaba 'adaban 'azima. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab baginya, siksaan yang besar. Suratul Nisa ayat 93. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat